Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pada semua murid. Baik, jadi pada minggu lepas kita telah pun buat 5 latihan sintaksis ataupun ayat. Dan minggu lepas juga cikgu telah sertakan link untuk ujian akhir tahun fast track. Okey. So pada malam ini kita akan sama-sama membincangkan skema jawapan bagi ujian minggu lepas. Kemudian kita akan sambung sikit lagi tentang latihan sintaksis yang telah kita buat minggu lepas. Okey. So, cikgu harap semua dah bersedia. Alright, nampak apa yang cikgu share? Nampak Okey. Mantap. Sekejap. Alright. Okey, soalan pertama morfologi. Ini memang kita ikut soalan SPM lah kan. Okey, baca petikan di bawah dengan teliti dan pilih 6 kata sendi nama yang tepat. Okey, bezanya cikgu tak buat tak suruh kamu bina ayat hanya cari saja kata sendi nama. Baik. Kata sendi nama ni memang benda yang paling basic sekali kan. Cikgu tak tanya yang susah, kata penekan, kata pembenda, kata bantu ke apa lagi. Kan cikgu tanya yang mudah saja, kata sendi nama. Tapi ada setengah student dia keliru tau. Sebab kata sendi nama ni ada banyak fungsi tau. Ada setengah kata sendi nama ni dia berfungsi sebagai kata hubung. Kan contohnya untuk. Kan? Untuk berfungsi sebagai kata sendi nama dan juga kata hubung. Nak tahu perbezaannya tengok ayat. Betul? Baik. Malaysia dikenali sebagai syurga pelancongan dengan pelbagai produk pelancongan seperti Pulau yang Indah, tempat bersejarah yang menarik dan pelbagai pusat beli belah. Maka dengan adanya pengangkutan awam yang cekap, dijangka lebih banyak pelancong asing berkunjung ke negara ini. Pelancong domestik juga mula beralih tumpuan dengan melancong negara sendiri berbanding dengan negara asing. Dengan keadaan ekonomi global yang tidak menentu, apabila mata wang ringgit berada pada keadaan yang lemah berbanding dengan mata wang asing, pelancong dalam negara menjadi pilihan utama rakyat pada masa ini. Okay, ada tak perkataan yang tak faham dalam petikan yang diberi? Ada tak faham? Kalau tak nak tanya, cikgu yang tanya. Okey, apakah maksud domestik? Apakah maksud domestik? Siapa tahu apakah maksud domestik? Ya, domestik itu dalam negara ataupun tempatan. Bagus. Global tu ekonomi dunia. Apa lagi yang tak faham? Tak ada So, perkataan-perkataan macam ni lah yang kamu kena gunakan. Biasa kita gunakan pelancong tempatan kan? Apa kata kamu cuba ubah penggunaan istilah tu gunakan perkataan domestik kan? Dalam negara ataupun dalam Malaysia. Baik. So, kita tengok yang pertama.
Okey, nombor 1 dia bagi dengan yang dan lebih. Okey, mana satu kata sendi nama? Dengan. Betul, dengan sudah. Baik. So dengan kat sini Okay, kenapa dengan ini ialah kata sendi nama? Siapa boleh jelaskan kenapa? Kita kena faham apa itu konsep kata sendi nama dulu. Kata sendi nama ialah gabungan kata sendi dengan kata nama. Faham? Sebab itulah kita panggil kata sendi nama. Okay. So, berdasarkan konsep tersebut, kita boleh tahu dah. Perkataan ini ialah kata sendi nama. Sebab apa? Dengan ialah kata sendi. Pelbagai produk pelancongan ialah kata nama. Kenapa? Produk pelancongan ni ialah barangan pelancongan. Barangan pelancongan tu ialah kata nama. Okey. Pelbagai ni apa pula? Pelbagai ni ialah kata bilangan, kan? Okey. Jadi, pelbagai produk pelancongan ialah frasa nama. Bila kita gabung dengan kata sendi, jadilah frasa sendi nama. Ataupun kata sendi nama. Okey, jelas Baik, seterusnya. Okay, cikgu explain sebab cikgu faham dekat sini mungkin ada juga yang tak faham. Apakah maksud kata sendi nama ni? Okey. Yang kedua, mana dia kata sendi nama? Oh, baguslah Fika malam ni. Seperti Okey, tengok seperti dalam petikan. Mana seperti? Okey. Seperti kata sendi, pulau yang indah ialah kata nama. So tambah jadi kata sendi nama. Okey, lupa cikgu nak beritahu. Yang ini ialah kata hubung pancangan relatif dan ialah kata hubung gabungan. Lebihnya kata apa? Lebih kata apa? Siapa tahu lebihnya kata apa? Lebih ataupun kurang. Apa maksud lebih? Tak tahu apakah maksud lebih. Lebih ni kata apa? Adakah lebih kata nama? Tak. Adakah lebih kata kerja? Tak juga. Adakah lebih kata adjektif? Lebih ni ialah kata apa? Kata bantu. Tak ada. Kalau kata bantu aspek, aspek tentang masa kan? Masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Masa lepas, apa dia? Telah. Masa sekarang, sedang. Masa akan datang, akan. Kalau kata bantu ragam, mesti, hendak, perlu, boleh. So, kata bantu salah. Okey, kata adjektif ya, kata adjektif. Lebih, kurang. Lebih juga boleh berfungsi sebagai kata tugas. Ikut ikut ayat ikut situasi ayat. Baik, yang kedua seperti kan. Okey, ini dia kata apa? Kata ganti nama diri tunjuk. Ini, itu. Pelbagai kata bilangan.
Tidak kata apa tidak? Tidak tu kata apa? Kita ni sebenarnya kita dah kuasai dah kata nama, kata kerja, kata jati. Tapi kata tugas kita tak kuasai. Sebab kata tugas tu banyak tau. Apakah maksud tidak? Tidak tu kata apa? Tidak tu ialah kata dia mula huruf N. Bagus Afika kata Nafi. Tidak, bukan. Nafi Okey. Seterusnya. Okey. Nombor 3. Mana dia kata seni nama? Sebab kamu dah habis cover kan kali tugas. So kamu kena tahu. Ke. Ke. Ke itu kata sendi nama. Sekejap. Okey, kita lihat ke dalam petikan. Baik, ke negara ini. Ke kata sendi, negara ini kata nama. So gabung jadi kata sendi nama. Okey. Juga kata apa juga? Juga kata apa? Semua dah tahu. Apakah juga dia kata apa? Betul. Sebenarnya kata tugas banyak. Cuma apa spesifik dia? Okey, juga ni ialah kata penegas. Kata penegas Okey, lagi satu apa lagi? Mula. Mula kata apa mula? Mula ni dia boleh jadi kata adverba. Kata adverba ni dia membantu. Kata adverba tu dia membantu golongan kata kerja, dia membantu golongan kata adjektif. Mula tu kata adverba. Apabila. Apabila ialah kata apa apabila? Apabila paling senang. Apabila kata apa? Apabila tu kata apa? Ya, kata hubung. Kenapa kata hubung? Sebab apabila tu dia menggabungkan dua ayat. Contoh. Afikah menangis apabila dinobatkan sebagai juara. Kat sini ada dua ayat. Ayat pertama, Afikah menangis. Ayat kedua, Afikah dinobatkan sebagai juara. That's why apabila tu kita panggil kata hubung. Kata hubung ni dia menggabungkan dua ayat yang berbeza. Dia menggabungkan dua ayat tunggal. Itu masuk kata hubung. Baik, sekarang kita lihat nombor 4. Okey, mana kata seni nama? Okey, Batrisha jawab pula. Pada, ya. Okey, tengok dalam contoh ayat dalam contoh petikan. Pada, mana pada? Pada kadar. Yang ni ke? Pada kadar. Ada lagi tak pada lain? Ya.
Okey, pada kata sendi, kadar yang lemah ialah kata nama. Betul ke? Betul. Kadar tu kata nama. Okey, sekarang kita lihat yang lain. Marker. Okey, marker ni kata apa marker? Marker ni ada dua fungsi. Cepat marker. Asyik, Afiqah, Fatin. Afiqah ke Batrisya? Afiqah, Batrisya. Yang lain mana? Alisha pun ada respon. Naufal pun ada respon. Okey, lain cepat. Semua okey. Betul ke tugas? Saya nak spesifik. Kata apa? Kata tugas ada banyak. Kata bantu, kata adverba, kata sendi nama, kata hubung, kata penegas, kata pembenda, kata seru, kata tanya. Apa lagi ya? Kata pangkal ayat. Banyak. Okey. Bagus Patisha kata hubung. Maka ialah kata hubung. Kenapa kata hubung? Dia gabungkan dua ayat. Lagi satu, maka juga berfungsi sebagai kata pangkal ayat. Kata pangkal ayat tu kita gunakan dalam bahasa Melayu klasik. Perasan tak teks burung terbang lipiskan lada dengan kepimpinan melalui teladan. Banyak berkata maka kan. Maka dia pun menuju ke singgah sana. Maka dia maka baginda pun bersemanyam di istana. Macam maka tu dia banyak letak dekat bahagian depan ayat. So itu namanya kata pangkal ayat. So kata pangkal ayat tu biasanya kita kena gugurkan kalau nak tukar kepada bahasa Melayu standard. Okey Okey, banyak kata apa banyak? Bagus Afiqah kata bilangan. Okey, banyak ataupun beberapa, sebilangan. Okey, semua kata bilangan. Kata bilangan dengan penjodoh bilangan lain. Penjodoh bilangan tu uh, kita nak kelompokkan barangan ni apa dia punya nak sebut macam mana. Contohnya segugus anggur, seekor kucing, sekawan gajah. Kan? Itu namanya penjodoh bilangan. Tapi kalau kata bilangan lain. Kedua, ketiga, keempat, pertama, kedua, itu kata bilangan. Okey, sekarang lihat nombor 5. Yang ialah kata hubung. Kata hubung pancangan relatif. Satu saja kata hubung pancangan relatif yang Baik, seterusnya. Nombor 5. Nombor 5 paling senang. Ya, D. Arisha Humaira, D. Bagus. Yang senang laju. Okey, tengok dalam petikan. Tengok dalam petikan. Di negara sendiri. Di kata sendi. Negara sendiri kata nama. Gabung kata sendi nama. Tidak tadi dah tahu kata nafi. Apabila kata hubung gabungan. Apabila ialah kata hubung pancangan keterangan. Menjadi itu kata apa? Menjadi. Menjadi kata apa? Krik-krik. Menjadi itu kata apa?
Adakah menjadi itu kata tugas ataupun kata kerja? Bagus Afika. Sebab apa kata kerja? Sebab ada imbuhan awalan men. Kan? Ingat ada imbuhan awalan men tu semuanya semuanya kata kerja. Bukan kata tugas menjadi. Okey, nombor 6. Ya, ini dalam. Dalam. Contoh dalam petikan. Dalam negara. Dalam kata sendi, negara ialah kata nama. Kata sendi nama. Okey, jelas Dalam pun ada dua fungsi juga. Dalam yang pertama kata sendi nama. Dalam yang kedua ialah kata adjektif. Contoh sungai itu sangat dalam. Kan, maknanya sifat. Dalam ni lebih kepada kata adjektif ukuran. Dalam. Kan, kita akan ada 8 jenis kata adjektif kan. Kata adjektif sifatan, kata adjektif panca indera, kata adjektif ukuran, kata adjektif bentuk, kata adjektif warna. Apa lagi? Kita ada banyak kata adjektif, 8 semua ya. Kata adjektif keadaan. Okey, sendiri kata apa sendiri? Sendiri. Pening kan? Sendiri kata apa? Kata nama? Tak. Kata kerja? Tak. Kata adjektif? Tak. Kata kerja pun? Tak. So, sendiri ialah kata tugas. Sendiri tu ialah kata adverba. Dia membantu. Dia macam dia explain the verb, menerangkan kata kerja. Bekerja apa? Bekerja sendiri. Macam tu. Sendiri tu ialah kata adverba kan. Biasa kat sekolah cikgu jarang kan terangkan pasal kata adverba. Tapi ada tau. Memang ada kata adverba. Okey, berbanding. Berbanding ni... Since when did he get? Berbanding tu ialah kata tugas. Adanya. Kalau ada akhirannya ni, dia dah tukar jadi kata nama. Ingat, bila adanya partikelnya ni, walaupun yang asal dia bukan kata nama, tapi adanya dia akan jadi kata nama. Okey Okey. Jelas Sekarang kita lihat soalan yang kedua. Okey, soalan kedua ialah sintaksis Sintaksis tu ayat. Okey, berdasarkan petikan di bawah, pilih 6 ayat tanya yang lengkap dengan menggunakan kata tanya yang betul. Kata tanya yang digunakan hendaklah bersesuaian dengan frasa yang berhuruf condong. Okey, siapa nak baca petikan ini? Ada tak? Cikgu pun dah penat cakap seorang-seorang. Dekat sekolah pun cikgu cakap seorang. Okey, bagus Alia Najihah. Boleh mulakan pembacaan. Nak baca soalan sekali ke cikgu? Baca petikan saja. Okey. Program Nadi Ilmu Amalan Membaca (NILAM) dianjurkan Kementerian Pendidikan dan dikelolakan oleh pihak sekolah. Tujuan untuk menanam minat membaca dalam kalangan murid. Melalui program NILAM, murid digalakkan untuk meminjam dan membaca buku di pusat sumber sekolah. Murid merekodkan buku dan bahan yang telah dibaca untuk mencapai jumlah sasaran pada tahap anugerah NILAM.
Tahap anugerah Nilam terbahagi kepada dua, iaitu anugerah Jauhari dan rakan pembaca. Selain itu, pihak sekolah disarankan untuk menyediakan kemudahan asas aktiviti membaca seperti perpustakaan mini di bilik darjah. Hal ini menyebabkan murid-murid dapat membaca pada waktu senggang. Program membaca pada waktu senggang ini kebiasaannya dilaksanakan pada awal waktu persekolahan, iaitu 10 minit sebelum waktu pembelajaran bermula. Okey, terima kasih Alina Jiha. Pembacaan yang sangat jelas dan bagus. Okey, dekat sekolah perasan tak? Cikgu ada suruh kamu baca kan? Betul. Dalam buku teks tu kita ada kemahiran membaca. Kan, kenapa adanya kemahiran baca dalam buku teks ni? Sebab nanti kertas 3 nanti ujian lisan kan bahagian A ujian betul secara individu kan kita ada pembacaan secara mekanis kan, kita kena baca petikan. Jadi membaca pun memerlukan latihan. Kan? Sebab kalau kita baca itu dalam keadaan yang gagap kan ataupun bahasa tu bukan gunakan bahasa baku, ada gunakan bahasa dialek ataupun bahasa kita panggil apa? Logat kan. Jadi itu akan jadi masalah. Jadi pentingnya kemahiran membaca ni. Lagi satu, dengan membaca juga kita boleh apa? Dapat meningkatkan kita punya pengetahuan. Sebab kalau kita duduk rumah memang kita akan baca. Kita baca juga, kita baca Facebook, Instagram kan. Baca benda-benda yang bukan-bukan. So dekat sekolah aja masa yang ada untuk kita baca. So buku teks sekolah tu penting. Kan, buku teks Bahasa Melayu BM. Banyak ilmu dalam tu. Kan, dia ada lebih kurang 16 tema. 16 tema dalam BSKP tu. So kamu kena manfaatkan buku teks tu. Sebab ilmu-ilmu yang ada tu kamu boleh aplikasikan dalam penulisan karangan dan juga ujian lisan, kan? Okey, sekarang dia suruh bina 6 ayat tanya. Okey. Kamu kena ingat perkataan yang huruf condong ni, nampak tak? Huruf condong ni kamu kena ingat. Okey, simpan dalam kepala, itu ialah jawapan. Jawapan bagi soalan. Ingat. Ini kalau dia tanya, ini kalau dia suruh buat ayat tanya. Ingat, yang condong ni jawapan. Jawapan bagi soalan yang kamu nak buat. Okey Okey, cikgu highlight siap-siap. Dalam exam pun kamu kena buat macam ni sebab tak nampak sangat. Kalau kamu highlight macam ni, baru kamu akan nampak apa yang soalan yang kamu nak buat. Okey, so ada 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam lebih ya. Okey, tak apa. Baik, so yang pertama, untuk menanam minat membaca dalam kalangan murid. Okey, tengok soalan yang pertama. Okey, yang mana satu jawapan dia? B. Apakah? Apakah tujuan Kementerian Pendidikan dan pihak sekolah menganjurkan program Nadi Ilmu Amal Membaca Nilam? Ya, betul. Okey, kalau soalan, kamu ingat kalau soalan tujuan, okey, ingat, kalau soalan tujuan, kata tanyanya ialah apakah. Ingat sampai bila-bila. Bukan mengapakah. Mengapakah tu, jawapan dia mesti ada kerana. Kerana ataupun sebab. Itu kita gunakan mengapakah. Okey, kalau ada tujuan, apakah? Okey, jelas So, B jawapan dia. Okey, seterusnya. Nombor 2. Okey, bagus. Aini, di manakah? Ya. Kenapa di manakah betul? Kenapa nombor 1 ni salah? A ni salah? Siapa boleh jelaskan? Sedangkan dua-duanya menggunakan kata tanya yang betul. Kenapa salah di manakah ni? Kenapa di mana salah?
Cuba terang dekat saya. Kenapa salah? Tak tahu. Sebab kalau kata tanya berada di hadapan ayat, di bahagian subjek, kata tanya itu haruslah disertai dengan partikel kah. Kalau katanya itu berada di belakang ayat, kita harus gugurkan kah. Contohnya, kalau nak guna di mana boleh. Murid digalakkan untuk minjam buku di mana. Baru kita boleh gugurkan kah tu. Kalau kat depan kena ada kah. Tu je. Jadi hati-hati kalau buat ayat tanya nanti. Baik, nombor 2. Nombor 3, sorry. Ya, apakah jawapan nombor 3? Ya, A. Mengapakah? Kenapa B salah? Sebab ada kah pula. Kalau kita nak gunakan mengapa, kita kena gugurkan kah ni. Okey, nombor 4. Okey, nombor 4 ni berpandukan soalan. Dalam soalan begitu apa dalam soalan? Terbahagi kepada 2. Ya, terbahagi kepada 2. So, apakah jawapannya? Ada yang A, ada yang B. B Ya, berapakah tahap anugerah nilam? Sebab ada bilangan. 2 kan? Kalau ada bilangan, kata tanya ni dah berapa? Bukan bagaimana. Kalau bagaimana tu jawapannya tentang cara kan? Okey, ataupun proses sesuatu berlaku itu namanya bagaimana. Contoh, bagaimanakah cara membuat kek? Cara membuat kek ialah macam tu. Tapi kalau ada bilangan, itulah berapakah. Kita gunakan berapakah. Okey, jelas. Okey, nombor 5. Okey, tengok balik soalan tadi. Ke cikgu yang salah ni? Menyediakan kemudahan asas aktiviti membaca seperti perpustakaan mini di bilik darjah. Ya, apakah? Apakah yang disarankan kepada pihak sekolah bagi menjayakan program nilam? Okey. Kenapa bukan siapakah? Sebab siapakah tu untuk orang. Kan? Mesti ada orang atau individu. Baik. Lihat nombor 6. Okey, soalan dia dilaksanakan pada awal waktu persekolahan. Ya, bilakah? Sebab tentang masa. Okey, jelas kan? Masa tu bilakah? Berapakah salah? Berapakah tu tentang bilangan. Okey, sekarang dah selesai untuk sintaksis. Kita pergi kepada soalan penyuntingan. Okey, kesalahan bahasa ni ada 5. Pertama, kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan tu merangkumi huruf besar, huruf kecil, tanda notah, koma, tanda soal, tanda seru. Apa lagi? Seterusnya kesalahan kesalahan istilah kan. Maknanya kita kena gunakan perkataan yang betul mengikut konteks ayat. Yang ketiga ialah kesalahan imbuhan. Imbuhan awalan ataupun imbuhan akhiran, imbuhan apitan. Okey, kebanyakannya kesalahan imbuhan ni terletak pada kata kerja. Okey, seterusnya kesalahan apa lagi? Kesalahan kata. Kesalahan kata tu melibatkan kata tugas. Kebanyakannya cuba lihat kesalahan kata seni nama lah. Sepatutnya gunakan di, tapi dia tulis pada. Sepatutnya gunakan di dalam, tapi digunakan dalam. Macam tu. Kesalahan kata hubung banyak juga. Okey, seterusnya kesalahan frasa. Kesalahan frasa tu melibatkan 2 perkataan ataupun lebih. Kan, contohnya
susunan ayat pasif kan. Itu kesalahan frasa. Okey, itu ada 5 je kesalahan yang kamu kena kuasai. Okey. Nombor 1. Okey, mana yang betul ni? Nombor 1 ni namanya kesalahan ejaan. Ni dia. Okey, apa yang betul? Nombor 1. Ya, kesalahan ejaan ya. Jawapannya ialah B. Dia kena jarakkan. Jarak atau perapat satu perkataan tu di bawah kesalahan ejaan ya. Kaji sedik tu ialah kata majmuk. Kata majmuk, okay, kata majmuk kaji sedik tu kata majmuk tentang kita panggil kata majmuk istilah. Okey. Kata kaji sedik tu bukanlah kata majmuk yang telah mantap. Kalau yang telah mantap tu kita boleh rapatkan. Contohnya tanggungjawab, setiausaha, jawatankuasa. Itu kata majmuk yang telah mantap. Tak perlu jarak dia rapat Tapi ini dia bukan kata majmuk yang telah mantap So kena jarak. Okey, nombor 2. Kita highlight dekat sini ditunjukkan salah ditunjukkan. So ini ialah kesalahan imbuhan. So apa yang betul? Ya, bagus. Naufal, Afikah menunjukkan Okey, seterusnya apa lagi? Di dalam. Di dalam. Mana dalam Okey. Di dalam ni ialah kesalahan apa ni? Kesalahan kata. Sebab ini ialah kesalahan kata sendi nama. So apa yang betul ni kalau di dalam salah? Di dalam rangkaian sumber. Dalam, ya. Kenapa dalam? Mana tadi Okay, kenapa jawapan dalam? Sebab ya, di dalam tu menunjukkan ruang kan? Ruang tu konkret kan? Tapi rangkaian ni ialah abstrak. Maknanya dia satu konsep yang tak nampak. Rangkaian kan? Ataupun perhubungan. Dia tak nampak. So kita gunakan dalam. Contohnya dalam fikiran. Nampak tak fikiran? Tak nampak kan? Di dalam kelas. Nampak tak kelas? Nampak. Dia ada ruang, ada space, ada ukuran. Ada apa square feet kan? 1,300 square feet contoh. Ada ukuran. So itu di dalam. Tapi kalau tak ada ukuran, dia abstrak, gunakan dalam Okey, nombor 4. Biosfera. Biosfera. Ini namanya kesalahan ejaan. Mana yang betul ni? Kena rapat. Ya, biosfera ni kena rapat. Tu je. Tak ada space, tak ada apa ni?
sengkang ke tak ada Okey, kita lihat nombor 5. Evolusi. Okey, apa yang betul? Kita lihat balik soalan. B, C kot C. Buku bukti saintifik evolusi alam semesta. Ya, ini namanya kesalahan ejaan. Yang betul ialah C ya, evolusi. Dia bukan suruh sebab evolusi dengan perubahan tu benda yang sama kan. Dia tak suruh ubah istilah, dia suruh ubah ejaan. Baik, nombor 6 mencatat. Mencatat. Mana mencatat kat sini ya kelas? Cikgu tak nampak dah. Hai. Ni mencatat. Bagus apa yang highlight ni. Okey, mencatat. Alam semesta mencatat air. Ini kesalahan imbuhan. Mana yang betul ni? Mencatat air. Dicatatkan, mencatatkan, dicatat, mempercatat. Ya, mencatatkan. Bukti saintifik evolusi alam semesta mencatatkan air sebagai sumber terawal yang terbentuk di bumi. Okey, maknanya air ni memang sumber asal lah yang ada kat bumi. Okey. Nombor 7. Dalam. Nombor 7 dalam. Okey. Dalam menetapkan. Dalam menetapkan. Air berperanan sebagai sumber utama dalam menetapkan landasan. Dalam menetapkan landasan. Betul ke dalam ni? Ini namanya kesalahan kata. Ya, untuk. Kenapa untuk? Dalam tak boleh berfungsi sebagai kata hubung. Dalam kan ada dua function je. Kata adjektif dengan kata seni nama. Dalam tak boleh jadi kata hubung. Ramai student yang buat macam ni tau. Pihak kerajaan memainkan peranan dalam apa? Dalam membasmi dalam membasmi kemasukan warga asing. Mana boleh dalam membasmi? Tak boleh. Untuk membasmi boleh. Sebab dalam tak boleh jadi kata hubung. Dalam tak boleh gabungkan dua perkataan yang berbeza. Dalam tak boleh gabungkan dua ayat tunggal Dalam tu untuk kata adjektif dengan kata seni nama. Tu je. Ingat. So yang betul ialah untuk. So lepas ni janganlah gunakan dalam lagi memainkan peranan dalam apa lagi? Macam-macam lah. Okey, nombor 8. Antara langkah-langkah. Ini paling senang lah. Tak payah tengok soalan pun dah tahu. Ini namanya kesalahan frasa. Okay, apakah jawapannya? Ya, antara langkah. Kenapa antara langkah? Sebab ini namanya jamak. Jamak.
Kalau antara, okey, sebab antara tu dah menunjukkan jamak banyak. So tak perlu kita gandakan lagi dengan langkah-langkah. So antara dua, antara langkah ataupun langkah-langkah. Ni senang Okey, seterusnya. Nombor 9. Kesalahan ejaan. Apa dia? Nombor 9 ni. Ya, B seluruh Okey, seterusnya nombor 10. Ini namanya kesalahan frasa lah kan. Kesalahan frasa boleh, kesalahan kata boleh ni. Sebab kata penguat. A. Paling besar ataupun besar sekali. Betul. Sebab kat sini ada dua kata penguat yang hadir serentak. So tak boleh, kena ada salah satu. Sama ada kata penguat dah hadapan ataupun kata penguat belakang. Tak boleh serentak. Okey. Nombor 11. Ini namanya kesalahan frasa. Okey, contoh dalam petikan minda set. Perubahan minda set. Ya, set minda. Ini namanya kesalahan hukum DM. Apakah maksud DM? D ialah diterangkan, M ialah menerangkan. Kat sini yang diterangkan ialah set, bukanlah minda. Minda ialah menerangkan. Menerangkan explain the previous word. Macam konsep pisang goreng kan? Pisang yang kita nak dengar, yang kita nak terangkan, bukan goreng tu. Pisang macam-macam, pisang goreng, pisang tanduk, dia maknanya menerangkan tu, M tu kita boleh tukar macam-macam. Melalui pemerhatian cikgu, jaranglah keluar macam ni. Biasa jarang. Format SPM baru ni jarang lah. Kalau yang lama tu, selalu keluar macam ni. Okey, nombor 12. Okey, tengok nombor 12 Diterima. Ada ke diterima? Ada. Diterima. Set minda untuk diterima paradigma baru. Ini namanya kesalahan imbuhan. Apa dia? Kesalahan imbuhan. Sebab ayat itu bukan ayat pasif. Itu ayat aktif. Kalau ayat aktif, kita guna imbuhan apa? Apa imbuhan awalan untuk ayat aktif? Kalau ayat pasif, kebanyakan imbuhan di ataupun imbuhan ter. Ya, bagus. So, menerima lah kan? Konsep imbuhan kita kena tahulah. Okey, nombor 13. Kesalahan ejaan. Apa ejaan betul bagi paradigma? Okey, tak apa. C ya, paradigma. Cikgu tengok ramai yang silap tau, dia jawab A. Dia tak perasan PRA ni. Paradigma. Okey Okey, nombor 13 yang terakhir sekali. Okey, tengok dalam petikan balik. Baru. Paradigma baru. Betul ke perkataan baru ni? Ya, baguslah Novel. Baru tu untuk masa. Baru tu ialah kata apa baru? Baru tu kata bantu kan? Kata bantu aspek tentang masa. Baru tu ialah masa
sekarang. Contohlah, kita buat 3 masa. Okay, Naufal telah makan. Maknanya dah makan dah. Naufal baru makan. Maknanya baru nak makan. Tengah makan lah. Naufal akan makan. So, belum makan lagi lah. Itu future. Macam future. Apa future past tense? Tak boleh tak ingat lah. Bahasa Inggeris. Future perfect tense ke? Kan? Dia kurang macam tu lah. So, baru tu ialah kata bantu aspek. Tapi kalau baharu, baharu tu ialah kata adjektif. Kan? Sebenarnya, susah nak betulkan kesalahan ejaan sebab rata-rata orang kita semua gunakan, memang tak ada bezakan langsung lah. Dalam surat khabar ke, majalah ke, ataupun mana-mana artikel, memang dia tak aplikasikan penggunaan baru dengan baharu ni. Betul tak? Sebab dalam perbualan kita pun kita menggunakan perkataan baru. Padahal salah. Tapi kita kena biasakan dalam pengisahan tu, kita kena gunakan yang betul. Baharu. Benda yang baru, yang adjektif kita panggil baharu. Masa kita gunakan baru. Okey, terima kasih Naufal. Okey, kejap je pukul 9. Okey, soalan 4. Bahasa Melayu standard. Ini senang, sedang mudahkan kamu. Tak payah kamu nak tulis. So, kamu pilih jawapan saja. Okey, adapun akan Tunkuru itu diperisteri duli yang dipertuan. Adapun nilai yang namanya sebagai kata pangkal ayat. Kata pangkal ayat ni kita kena buang. Tak boleh ada langsung dalam bahasa Melayu standard. Okey, mana yang betul ni? Nombor 1 ni. Apa yang betul nombor 1? A. Tun Kudu yang menjadi isteri kepada Duli yang dipertuan. Betul. Maknanya Tun Kudu ni jadi isteri kepada Duli yang dipertuan. Kenapa BD salah? ABC salah. Sebab ada perkataan adapun lagi. Dia tak ubah. Okey, yang D pula kesalahan makna. Makna jadi salah. Tun Kudu itu diperisteri oleh Duli yang dipertuan. Seolah-olah Duli yang dipertuan ni yang memperisterikan Tun Kudu kepada orang lain. Faham? Padahal Tun Kudu ni jadi isteri kepada Duli yang dipertuan. Okey Okey, jangan main rasa-rasa. Memang betul jawapan ni A. Okey, bagus. Seterusnya. Terlalu baik rupanya tetapi mata juling sedikit. Okey, mana yang betul ni? Terlalu baik. D rasanya. Ya, baik rupa tu maknanya rupanya sangat cantik, kan? Matanya juling sedikit. Ya, jawapannya ialah D. Rupa baik itu baik ni sebenarnya kalau dalam bahasa Melayu klasik kan, wajah pun dia kata baik. Maknanya baik tu bukanlah orang yang baik. Baik tu benda yang molek, benda yang cantik, benda yang indah, kan? Nampak cantik depan mata. Itu nama baik. Tapi sekarang baik tu dikaitkan dengan kita punya sifat. Kata adjektif sifatan. Sifat manusia yang baik. Kalau cantik tu ialah kata adjektif panca indera. Kita menggunakan penglihatan cantik. Itulah bezanya. Okey, bagus. Okey, nombor 3. Telah baginda mendengar sembah serinara diraja demikian. Telah baginda mendengar sembah serinara diraja demikian.
D rasanya B kot. B Yang lain? Ya, B. Telah tu bukannya kita panggil apa kata bantu kan? Dia setelah ataupun apabila. Apabila baginda mendengar sembah. Sembah tu lah kata. Sembah ni lebih kepada arahan lah. Ataupun perintah. Kata Seri Nara Diraja. Okey. Maka dengan sesaat itu juga ditalak baginda. Apakah maksud ditalak? Talak tu apa dia? Bagus. Ditalak tu maknanya cerai. Okay, cikgu teringat cerita Cina Buta yang ditayangkan di Astro Ria kan. Siapa tengok kat sini? Cina Buta, lakonan Nak Zainal dengan siapa nama lelaki tu cikgu teringat. Ada tengok kat sini? Best. Ke cikgu suruh tengok? Ada tak yang tengok Cina Buta kat Astro Ria? Dia setiap hari Senin sampai Khamis. Pukul 10 sampai pukul 11. Memang best. Okey, cerita tu mengisahkan tentang lelaki ni nama dia Syarnas. Dia tak sedar yang dia dah ceraikan isteri dia sebanyak 3 kali. Kan? Dia bukan lafaz cerai talak 3 terus. Dia bagi tahu cerai. Ada aku ceraikan kau. Maknanya 3 kali. So bila dah 3 kali, maknanya isteri Syarnas tak boleh rujuk dah. Tak boleh rujuk. Jadi kalau Syarnas tu nak kahwin balik dengan bekas isteri dia, bekas isteri dia kena berkahwin lain dan bersama. Barulah boleh kahwin semula. Kalau dah cerai, barulah boleh kahwin semula dengan Syarnas tu. Itulah cerita Cina Buta. Memang best. So hari ni ada pukul 10 nanti. C atau D? Okey, betul. Dia terus menceraikan Tun Kudu. Dia yang menceraikan Takkanlah Tun Kudu yang dicerai. Tun Kudu ni perempuan. Perempuan tak pegang apa ni? Talak, lelaki yang pegang talak. So yang menceraikannya ialah tadi lah suami dia lah. Suami dia yang menceraikan Tun Kudu Baik, nombor 5. Dihantarkan ke rumah paduka, diberi belanja. Ini keliru sikit. Saya satu jawapan je. Batrisha B. Aini B ataupun D. Ya, jawapan dia B. Tun Kudu dihantar ke rumah paduka raja, diberi wang. Okey. Sekarang terlihat nombor 6. Disuruh berhadir akan berkahwin dengan Seri Naradiraja. Okay, nampak sangat berhadir ni salah. Ini kesalahan ibuhan ni. So kita kena ubahlah. Kalau ada pilihan jawapan yang ada perkataan berhadir ni confirm salah. Contohnya C kan. So apa jawapan yang tepat?
D. Disuruh hadir dan berkahwin dengan Seri Nadaraja. Disuruh untuk menghadiri perkahwinan. D. Ramai kata D. Betul ke D ni? C dah salah dah. Ya, jawapan ialah D. Disuruh hadir dan berkahwin dengan Seri Nadaraja. Okey, jelas Okey, sekarang kita dah habis soalan bahasa Melayu klasik. So, kita pergi kepada peribahasa. Okey. Baca peti kena bawa dengan teliti, kemudian nyatakan 3 peribahasa yang sesuai dengan situasi dalam petikan tersebut. Walaupun Julie dan Juliet saudara kembar seiras, mereka mempunyai sikap yang amat berbeza. B. Betul, pelanduk dua serupa. Dekat sini dia bukan nak beritahu sikap, dia nak muka dia. Kalau kembar seiras tu maknanya pelanduk dua serupa. Julie lebih disukai oleh kawan-kawan kerana dia sentiasa mengulurkan bantuan kepada mereka. Ya, mana tu jawapan dia? D. Ringan tulang. Ya, ringan tulang tu dia suka membantu orang. Berat tulang, berat tangan ni apa maksud? Dia maksud yang bertentangan lah dengan ringan tulang. Ke bukit sama daki ni, ini ada apa ni? Tentang kerjasama. Okey, nombor 3. Ibunya sentiasa menasihati Juliet agar mencontohi sikap Julie. Namun sekalian nasihat itu tidak pernah diendahkannya. Okey, nombor 3. Ya, Afiqah. Afiqah A. Berarti Syah kata D. Okey, mana yang betul ni? A ke D ni? Ya, A. Hanania betul. A. Mencurah air ke daun keladi. Maknanya, nampak? Nasihat itu tidak diendahkannya. Maknanya dia tak dengar nasihat. Kan? Macam kalau tak dengar nasihat tu maknanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Maknanya dia ibarat mencurah air ke daun keladi. Cakaplah nasihat apa pun memang dia tak akan dengar. Memang dia tak akan ikut. Okey Itulah dia budak zaman sekarang Mak ayah pesan jangan main phone, main PUBG, jangan main Mobile Legend, main juga. Okey, selesai Jadi kita ada lebih kurang 15 minit lagi. Kat sini ada tak rasa-rasa banyak betul ke banyak salah? Senang kan soalan tu kan? Okay, kejap je dah 9.30. Okey, kita sambung hari tu kita dah sampai latihan 5 So kita sambung latihan 6. Baca petikan ni bawah dengan teliti kemudian cerakinkan. Cerakinkan tu makna ceraikan ataupun pisahkan ayat majmuk kepada ayat tunggal. Okey, itu saja. Nak tahu ayat majmuk dah dekat hubung lah kan? Okey, so kita tengok latihan 6 ni.
part pengajaran last kali tu kan kalau sambung tak apa ke? Tak apa. Okey, kalau untuk contohlah peristiwa pertama kan. Okey. Cuba bagi contoh. Peristiwa pertama ialah okey, jap apa Okey, contoh peristiwa pertama ialah Lily akur dengan perintah ibunya supaya pulang ke kampung. Peristiwa ini memberikan pengajaran kepada pembaca bahawa kita haruslah mematuhi perintah ibu bapa kita, kan? So sambung tak apa. Sebab kita cerita dalam perenggan yang sama. Okey, boleh, tak masalah. Okey. So cuba cerakinkan ayat majmuk ni. Okey, last untuk hari ni. Okey, contoh ayat pertama Okey, mana kata hubung kat sini? Kata hubung. Dan ialah kata hubung gabungan. So, macam mana nak asing? Wah, baguslah ini. PTPTN membiayai pinjaman pendidikan kepada penuntut politeknik. PTPTN membiayai pinjaman pendidikan kepada penuntut di pusat pendidikan. Ya, betul. So, dia berkongsi subjek yang sama, PTPTN. Okey, itu subjek dia. So, predikat dia ni dia. PTPTN akan bayar, menanggunglah. Membiayai itu menanggung pinjaman kepada student di Politeknik dan juga student di IPTA, Pusat Pendidikan Tinggi. So, subjek yang sama. Bagus. Okey, nombor 2. Penuntut yang mempunyai skim simpanan pendidikan nasional SSPNI akan layak memohon pinjaman pendidikan kerana telah mempunyai deposit dalam akaun tersebut. Okey, mana kata hubung kat sini? Kerana kata hubung Kata hubung ni lah kerana. Okey, kejap. Okey, tak apa, tak payah tulis apa. Kamu sebut je. Boleh buka mic, boleh bagi tahu cikgu. So, kita buang kerana ni. Apa ayat yang terhasil? Sebab nak tulis panjang ni. Jumpa tak? Ni dia Yang pertama, penuntut yang mempunyai skim simpanan pendidikan nasional SSPNI akan layak memohon pinjaman pendidikan. Itu ayat pertama. Okey, ayat kedua. Sama, penuntut yang mempunyai skim simpanan pendidikan nasional pendidikan telah mempunyai deposit dalam akaun tersebut. Okey, ayat yang ketiga. Pendeposit iaitu ibu bapa mempunyai pelbagai keistimewaan, antaranya ialah memperoleh pelepasan tafsiran cukai pendapatan dan perlindungan takaful secara percuma. Okey, mana dia punya kata hubung? Kata hubung dia ialah dan kata hubung gabungan Bagus. So, nak asingkan macam mana? Pendeposit iaitu ibu bapa mempunyai pelbagai keistimewaan. Sekejap. Antaranya ialah memperoleh pelepasan tafsiran cukai pendapatan. So, untuk ayat yang kedua pun lebih kurang sama je. Mana ni? Pendeposit iaitu ibu bapa. Tak boleh highlight.
Apa memiliki pelbagai keistimewaan, antaranya ialah perlindungan takaful secara percuma. Okey, jelas Okey, yang keempat, pendeposit juga layak mendapat cabutan bertuah dan memenangi hadiah yang lumayan. Okey, macam mana ni? Kata hubung dia pun sama juga dan. Kan? So, pendeposit juga layak mendapat cabutan bertuah. Alhamdulillah. Okey, yang kedua, pendeposit juga memenangi hadiah yang lumayan. Okey, sekarang kita lihat pula ayat yang kelima. Pendeposit boleh memilih sama ada membuat simpanan dalam tabung SSPNI atau SSPNI Plus. Mana kata hubung dia? Atau, bagus. Atau So, macam mana asingkan? Pendeposit boleh memilih sama ada membuat simpanan dalam tabung SSPNI. Okey, ayat yang kedua, pendeposit boleh memilih sama ada membuat simpanan dalam SSPNI Plus. Okey. Seterusnya, melalui simpanan dalam SSPNI, pendeposit boleh memilih kaedah untuk menabung secara sendiri dan membawa kad debit semasa membuat simpanan. Mana kata hubung dia? Semua dan senang. Okey, nak asingkan macam mana nak asingkan? Melalui simpanan dalam SSPNI, pendeposit boleh memilih kaedah untuk menabung secara sendiri. Itu ayat pertama. Ayat yang kedua, melalui simpanan dalam SSPNI, pendeposit boleh apa? Membawa kad debit semasa membuat simpanan. Kita yang penting kena tahu subjek dia siapa. Okey. Okey, sekarang kita lihat pula ayat yang terakhir. Bagi tabungan secara SSPNI Plus, pendeposit akan membuat simpanan secara automatik dan melalui potongan gaji. Ini pun dan juga. Okey, last sekali, apa dia subjek dia? Okey, boleh tak seorang beritahu pula cikgu? Buka voice, buka mic beritahu. Baca saja dua ayat ni. Cepat-cepat. Bila kamu bagi jawapan, terus habis kelas. Batisha boleh Batisha? Yang cikgu nampak Batisha ni. Okey, cuba bagi tahu cikgu apa dua ayat tunggal yang telah kita cerakinkan bila kita buang dan ni. Yang pertama, bagi tabungan secara SSPNI Plus, pendeposit akan membuat simpanan secara automatik. Yang kedua, bagi tabungan secara SSPNI Plus, pendeposit akan membuat melalui potongan gaji. Tak apa. Terima kasih mencuba. Yang kedua tu kurang tepat. Akan membuat simpanan juga, sama. Satu simpanan automatik kan? Automatik tu maknanya potongan bank secara terus. Mana every month dah akan potong automatik lah. Melalui debit. Yang kedua melalui potongan gaji. Okey. Okey, terima kasih Batisha. Ya, betul. Dia macam ni lah. Macam cikgu, okey, cikgu buat ASNB. Loan. Okey, cikgu punya gaji masuk dekat Ecobank. Okey.
Tapi cikgu buat SB loan tu dekat account dekat bank BSN. So cikgu kena masukkan duit dari duit cikgu dekat akaun BSN, barulah ASB tu boleh potong cikgu punya duit tu. Tapi bukan melalui potong gaji. Kalau potong gaji tu nampak kita punya potongan tu dalam slip gaji. Tapi kalau kita buat luar bank, duit tu takkan nampak potong dalam bank. Okay. So itu saja kelas kita untuk hari ini. Kita akan tangguh kelas malam ni, kita akan sambung pada minggu hadapan. Okay, ada apa-apa soalan? Ada tak apa-apa yang nak tanya? Tak ada. Okey, kalau tak ada, so kita jumpa minggu depan. Okay, terima kasih semua kerana datang pada malam ini. Dan terima kasih kepada yang respon. So, Assalamualaikum dan selamat malam. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama.